Okey, Assalamualaikum. Okey, bagus. Semua boleh duduk. Okey, baik. Yang pertama sekali saya nak tengok kehadiran you all dulu. Saya nak ambil kehadiran you all. Okey, saya sebut nama, tolong angkat tangan boleh? So yang pertama sekali Haznil ada. Okey, ada. Siapa ni? Nazhan ada. Syamir ada. Ali pun ada. Dan akhir sekali Abu ada. Bagus, tahniah semua hadir. Okey, jadi sebelum saya mulakan pengajaran saya hari ini, saya nak minta tolong you all duduk dalam keadaan bersedia. Make sure you all dah betul-betul ready. Okey, so duduk dalam keadaan yang selesa. Dan paling penting, pastikan dekat atas meja you all tu dah ada peralatan lukisan. Okey, boleh? Tak apa, saya bagi you all masa sikit untuk you all bersedia. Okey, semua dah ready? Dah? Bagus. Okey, so sekarang saya nak mulakan pengajaran saya dengan satu benda yang saya bawa daripada rumah saya. Dan saya nak minta tolong you all cuba bagi tahu saya apa benda yang saya bawa ni. Boleh? Okey, so cuba bagi tahu saya ini apa? Yes, Aznel? Betul. Ini adalah objek 3 dimensi. Okey, sekarang boleh tak seorang bagi tahu saya apa perkaitan yang kita dah belajar minggu lepas dengan objek 3 dimensi saya bawa hari ni? Yes, Nazan? Betul. Nazan bagi tahu kita minggu lepas kita dah belajar lukisan isometri untuk kita lukis objek 3 dimensi ni. Okey, tetapi saya nak bagi tahu you all satu benda. Sebenarnya untuk kita lukis objek 3 dimensi ni bukan sahaja menggunakan lukisan isometri. Okey, tetapi ada beberapa cara lain. Okey, salah satunya adalah benda yang kita nak belajar hari ni. Okey, iaitu lukisan oblik. Okey, apa beza lukisan oblik dengan lukisan isometri? Jangan risau. Okey, saya akan explain sekejap lagi. Dan saya yakin you all dah faham tentang lukisan isometri. Okey, jadi kalau you all dah faham dan mahir tentang lukisan isometri, you all mesti boleh buat lukisan oblik sebab dia tak jauh beza. Dia ada beberapa sikit je perbezaannya. Okey, boleh? So kalau you all dah ready semua, okey, dah ready dengan peralatan lukisan you all, saya akan start dengan pengajaran kita yang pertama hari ni. Boleh? Okey, semua dah ready? Okey, bagus. Saya start dulu. Sekejap, tadi saya setting dulu. Okay, saya nak kena make sure you all nampak dengan jelas. Okay, sekejap saya tengok dekat tempat you all jelas tak jelas. Okay, jelas. Okay, so sekarang macam saya selalu bagi tahu, kalau kita nak belajar sesuatu tu, kita kena kenal dulu benda tu. Betul? So sekarang kita nak belajar tentang lukisan oblik. Jadi kita kena tahu apa maksud lukisan oblik tu. Okay, so maksud lukisan oblik adalah satu cara yang mudah bagi menggambarkan objek dalam 3 dimensi berbanding lukisan isometri dan lukisan perspektif. Nampak? Macam saya bagi tahu you all tadi. Saya bagi tahu lukisan oblik adalah satu cara lain untuk kita lukis objek 3 dimensi ni, okey, selain lukisan isometri yang kita dah belajar minggu lepas. Malah dalam ni dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu sebenarnya lukisan oblik nampak ni. Dia cakap apa? Cara yang mudah, okey, berbanding lukisan isometri dan lukisan perspektif. Okey, kat sini dia bagi tahu, okey, lukisan oblik itu adalah cara yang lebih mudah untuk kita lukis objek 3 dimensi ni berbanding lukisan isometri. Okey. So seterusnya kita nak belajar tentang paksi-paksi yang terlibat dalam lukisan oblik. Okey, so kita kena tahu dalam lukisan oblik tu ada paksi-paksi dia yang terlibat. So yang pertama sekali adalah paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Okey. So yang kedua, paksi menegak. Okey. Menegak. Dan yang terakhir sekali kita ada 3 paksi, iaitu paksi surut. Okey. Okey, cikgu apa dia paksi surut, menegak dan mengufuk ni? Okey, saya bagi tahu. Paksi mengufuk adalah paksi ini. Ataupun senang kita faham adalah dia sebagai paksi yang mendatar. Okey, paksi menegak, ini adalah paksi menegak. Okey, dan terakhir sekali paksi surut. Okey, ini paksi surut. Okey. So, untuk bagi mudahkan kefahaman you all, saya labelkan dulu. Okey, saya labelkan dulu. Okey, mengufuk saya label sebagai X, paksi X, dan menegak paksi Y, dan surut adalah paksi Z. Okey, so mana paksi mengufuk ini?
Ini pasti move forward. Jadi ini adalah X, dan ini pasti menegak dia adalah Y, dan ini pasti sudut dia adalah Z. Okey. Soalan saya, berapakah sudut paksi surut? Okey, cuba seorang bagi tahu saya. Yes, Abu? Betul. Paksi surut adalah 45 darjah. Bersudut 45 darjah. Okey. Tetapi saya nak bagi tahu dekat sini, untuk paksi surut kita sebenarnya tak kisah kita nak ambil berapa sudut sekalipun. Okey, kita nak ambil 38 ke 40 ke 43 ke 50 ke boleh. Okey, tetapi dalam peralatan lukisan you all, kan you all dah ada ni. Ni you all punya set square ni semua. Kan you all dah ada ni. Ini sudut 45. Okey, jadi kan mudah kalau kita terus gunakan sudut 45 ni sebagai sudut paksi surut kita. Kan tak payahlah you all nak buat satu-satu, nak tanda untuk buat sampai sudut 30 ke kan. Jadi kita guna saja paksi surut ni sebagai paksi sudutnya 45 darjah. Boleh? Kita guna saja set square kita. Okey, jadi yang seterusnya kita nak belajar tentang jenis-jenis lukisan oblik. Okey, dalam lukisan oblik ni ada terdapat beberapa jenis yang berbeza. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena tahu kita ada jenis oblik cavalier. Okey, cavalier. Dan yang kedua oblik cabinet. Okey. Dan terakhir sekali kita ada oblik arm. Okey, cikgu apa beza ketiga-tiga jenis ni? Okey, saya nak tulis dulu dekat sini. Kejap lagi saya akan explain. Okey, yang pertama sekali oblik cavalier, penuh. Saya tulis dulu penuh, sekejap lagi saya akan explain apa itu penuh. Dan yang kedua oblik cabinet 1/2 ataupun setengah, dan oblik arm saya tulis 3/4. Apa dia 1/2 atau apa dia 3/4 ni semua cikgu? Okey, saya bagi tahu perbezaan ketiga-tiga jenis oblik ni, cavalier, cabinet dan juga arm. Perbezaan dia adalah tebal. Saya tulis dekat sini tebal. Jadi bagi mudahkan you all faham, saya lukis satu. Katakan kita ada satu oblik, oblik pula. Katakan kita ada satu objek dekat sini. Okey, saya lukis dia cuboid. Okey. Katakan kita ada cuboid dekat situ. Okey. Soalan saya, tebal ni dekat mana? Dekat mana perbezaan dia? Kita tahu tebal itu adalah perbezaan dia, tapi dekat mana? Sebenarnya tebal itu berada di sini. Nampak ni? Nampak? So dekat sini beza dia. Beza untuk ketiga-tiga jenis oblik ini. Okey. So kalau kita tengok dekat situ, kita dah belajar paksi tadi. Kita tahu tak dia dekat paksi mana? Kedudukan perbezaan tu dekat paksi mana? Paksi surut, betul Nazan. Paksi surut. Okey, ni paksi surut ni. Okey. Jadi kita tahu untuk perbezaan ketiga-tiga jenis oblik ni adalah pada panjang paksi surutnya. Okey. Okey, contoh lain. Okey, katakan saya nak bagi you all lebih faham. Katakan kita pandang daripada atas, kita akan dapat pandangan pelan, betul. So, pandangan pelan macam ni. Katakan 40 cm. Okey, katakan dia punya panjang adalah 40 cm. Jadi untuk kita buat oblik cavalier bagi tahu kita dia adalah penuh. Untuk kita buat oblik cavalier, kita ambil ukuran asal dia, iaitu 40 cm. Okey, tapi untuk oblik cabinet kita ambil 1/2. 1/2 daripada 40. Bermaksud dia adalah 20 cm untuk oblik cabinet. Okey, kalau kita tengok pada soalan ni, pada lukisan ni, oblik cabinet 1/2 daripada 40 cm bersamaan 20 cm. Jadi sebenarnya dia sampai sini je kita akan lukis. Okey, kita akan ambil 20 cm sahaja. Okey, ingat perbezaan dia hanyalah pada paksi panjang paksi surut. Okey, dekat depan dia sama. Okey, so seterusnya oblik arm. Oblik arm bagi tahu kita 3/4. 3/4 daripada 40 cm. Okey, so 40 cm 3/4 berapa? 30. Okey, jadi 30 cm untuk oblik arm. Jadi kita tahu oblik arm dia atas sikit, dia panjang sikit daripada oblik cabinet ni. Jadi dia berada di sini. Kita lukis sampai sini. Okey, jadi dia adalah 30 cm untuk oblik arm. Okey, hari ini saya akan ajar you all untuk melukis lukisan oblik menggunakan kaedah kotak. Okey, tetapi oblik yang saya akan ajar ini adalah jenis oblik cavalier. Okey, oblik cavalier yang saya akan ajar you all hari ini. Okey, so setakat pembelajaran kita hari ini, ada apa-apa soalan yang you all nak tanya setakat ni?
Tak ada? Jelas? Semua jelas? Okay, bagus. Okay, memandangkan you all semua dah faham, kita boleh proceed seterusnya. Saya akan ajar you all untuk melukis oblik heavily menggunakan kaedah kotak berdasarkan soalan yang saya telah sediakan. Okay, so kita sambung. Sekejap. Saya kena tengok dulu dekat tempat you all nampak jelas ataupun tidak. Sekejap, kita tengok. Okey, sekejap. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak belajar tentang oblik heavily menggunakan kaedah kotak. Boleh tak sesiapa antara you all bagi tahu saya apa step pertama yang biasa kita buat untuk kita lukis objek 3 dimensi ni? Apa dia? Step pertama. Yes. Nazan. Yes. Apa dia? Betul. Nazan bagi tahu kita step pertama adalah sketching. Kita kena sketch dulu bentuk dia. Okey, menggunakan informasi ataupun maklumat yang kita dapat daripada soalan. Okey, daripada pandangan pelan, hadapan dan juga pandangan sisi. Ini pelan, hadapan dan juga sisi. Okey. Tetapi untuk oblik heavily yang saya nak ajar hari ini menggunakan kaedah kotak. Jadi kita kena sketch dalam kotak. Okey, untuk sketching kita jangan risau, kotak yang kita buat tidak perlu ambil ukuran dalam soalan. Kita buat sketching sahaja dulu. Okey, so kita buat dulu kotak. Okey. Kita buat dulu kotak kita. Okey. So, seterusnya, step yang seterusnya kita nak sketch, kita kena tengok dulu dekat dalam soalan ni, dia bentuk tu, objek itu berapa layer? Cuba bagi tahu saya berapa layer. Betul, kita ada 2 layer sahaja. Okey. Layer yang pertama, nampak ni yang saya dah lorek, ni layer yang pertama. Okey. Okey, layer yang pertama. Kalau daripada pandangan pelan, ini adalah layer yang pertama. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita sketch dulu layer yang pertama tu. Okey, jadi kita sketch layer yang pertama. So, ini adalah layer yang pertama kita. Okey. Itu adalah layer yang pertama. Okey, sekarang kita nak tengok pada layer yang kedua. Dekat mana kedudukan layer kedua tu? Berapa panjang dia? Berapa lebar dia? Okey, so kita tengok. Kita nak tengok kedudukan layer yang kedua itu adalah bergantung kepada pandangan pelan. Okey, tak lupa juga kita kan tengok pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Jadi sekarang kita tengok pandangan pelan bagi tahu kita. Okey, pandangan pelan bagi tahu kita sebenarnya layer kedua berada di sini. Bermaksud dia berada di belakang sekali. Di belakang kotak. Di belakang hujung kotak kita. Okey, jadi kita tengok pada pandangan sisi semula. Kita tengok pada pandangan sisi dia berbentuk L. Okey, nampak ni, dia berbentuk L ni. Nampak ni. Itu adalah layer kedua. Dia berbentuk L. Jadi kita tahu daripada pandangan pelan bagi tahu kita dia duduk di belakang sekali. Jadi kita tahu dia berada di sini. Oh, sorry. Dia berada di sini. Okey. So ini adalah layer yang kedua. Bila kita tengok pada pandangan sisi bagi tahu kita dia berbentuk L. Jadi kita turun sahaja. Nampak? Jadi kita dah dapat bentuk dia? Yes, kita dah dapat. Okay, ini kita buat turun. Okey. Nampak? Ada sesiapa yang belum nampak? Okey, tak apa, saya cuba pekatkan dulu. Okey, ini adalah jawapan kita. Okey. Boleh nampak? Oh, maaf. Okey, nampak? So ini adalah jawapan kita. Saya padam sikit kalau you all tak nampak. Okey. Boleh? Jelas? Okey, nampak? So itu adalah jawapan kepada sketching kita. Jadi kita dah tak payah nak pening dah. Kita dah tak payah nak risau macam mana bentuk tu sebab kita dah sketch dah pun. So seterusnya kita kena buat terus kepada kotak yang baru, tetapi kotak yang kali ini kita buat jawapan dia, kita kena menggunakan soalan, kena menggunakan ukuran daripada soalan. Okey, sekarang kita nak buat kotak. Yang pertama sekali kita kena tahu panjang, lebar dan tinggi objek tersebut. Objek soalan ni. Okey, so kita nak buat kotak. Yang pertama sekali kita ingat balik apa paksi yang kita dah belajar tadi untuk desain oblik. Pertama kita ada paksi mengufuk, menegak dan juga paksi mengufuk.
Tak ada paksi mengufur, tak akan ada paksi menegak. Okey, sekejap. Tak akan ada paksi menegak. Dan kita akan ada paksi surut. Okey, paksi surut bersudut 45 darjah. Okey, sekarang kita nak kena tengok berapa panjang, tinggi, lebar objek tersebut. Sebab kita nak buat kotak menggunakan panjang, lebar, tinggi soalan objek tersebut. Okey, jadi kita tengok panjang dia berapa, kita tengok hadapan dia berapa ni. Hadapan dia bagi tahu kita 6 cm. Jadi katakan, okey, katakan ini adalah you all punya pembaris. Okey, katakan ini adalah you all punya pembaris 1, 2, 3 sampai 10. Okey. Jadi dia kata dekat sini 6 cm. Ambil jangka tolok, letak dekat sini, ukur sampai 6 cm. Letak dekat sini, kita tanda. Okey, so itu adalah 6 cm dekat hadapan. Tinggi dia berapa? Tinggi dia berapa kita tengok pada pandangan hadapan dia bagi tahu. Pandangan hadapan bagi tahu tinggi dia adalah 7 cm. Okey, jadi ambil jangka tolok, ukur 7 cm, tanda. Okey, katakan dekat situ 7 cm. Dan panjang dia berapa? Panjang surut dia berapa? Paksi surut dia bagi tahu kat sini, dekat paksi sisi dia punya panjang dia, panjang paksi surut dia 10 cm. Ambil jangka tolok, tanda 10 cm, katakan dekat sini. Jadi sekarang kita dah boleh buat kotak kan? Kita dah boleh buat kotak. Okey. Okey. Terus buat kotak dia. Okey. Okey. So sekarang seterusnya kita tengok kepada sketching kita. Kita nak start daripada mana dulu? Tak kisah kita nak start daripada mana, sebab kita dah ada sketching dan kita dah ada ukuran dia. Okey, katakan saya nak start daripada layer yang pertama ni dulu. Kita tengok layer pertama, tinggi dia berapa? Tinggi dia dah bagi 3 cm. Ambil jangka tolok, tanda 3 cm. Jadi kita boleh terus buat 3 cm. Kita boleh terus buat layer yang pertama. Okey, buat layer yang pertama terus. Okey, untuk layer yang kedua, kita tahu tebal dia berapa? Tebal dia dah cakap dekat pandangan pelan tu, dia bagi tahu kita 3 cm. 3 cm juga. Okey, jadi kita tanda 3 cm sini, kita tanda 3 cm sini menggunakan jangka tolok kita. 3 cm sini dan sini. Jadi kita tahu ini adalah layer yang kedua. Okey, dan kita turunkan sebab dia berbentuk L macam dalam pandangan sisi. Okey, so sekarang kita dah ada jawapan dia. Betul? Nampak? Sama tak dengan sketching kita? Okey. Okey, saya pekatkan bagi orang nampak lagi sekali. Okey, boleh nampak? Okey, saya padam. Okey. Boleh nampak? Itu adalah jawapan untuk oblique cavalier kaedah kotak. Okey. So, sekarang apa yang saya nak buat? Apa yang saya nak you all buat? Okey, you all buat balik soalan ni. Okey, buat balik, masing-masing buat sendiri. Okey, sekejap. Saya padam dulu. Okey, tak apa. Saya padam dulu. Okey, sekarang apa yang saya nak you all buat semula soalan ni. Okey, buat masing-masing buat. Semua buat. Okey, sekejap lagi saya akan round dekat sorang-sorang. Saya akan tengok setiap sorang buat macam mana. Boleh? So buat sekarang, saya bagi masa. Okey, saya tengok you all buat. Okey, bagus. Ali dah buat, laju Ali. Ali buat. Betul apa Ali buat, laju. Seterusnya kita tengok siapa lagi. Okey, you all teruskan buat. Saya bersihkan dulu whiteboard. Sekejap lagi saya akan round. Saya akan tengok setiap seorang. Okey. Okey, bagus. Nazahan dah nak siap. Okey. Okey, saya tengok semua dah nak hampir siap. Bagus. Sekejap je nampak yang you all faham apa yang saya ajar hari ni. Okey, jadi saya nak tanya, ada tak apa-apa persoalan yang you all tak faham hari ni? Setakat apa yang kita belajar hari ni? Ada tak apa-apa persoalan? Okey, tak ada.
Okay, kalau macam tu saya nak minta tolong, saya nak panggil 3 orang untuk tunjukkan dengan saya lukisan-lukisan diorang. Okay, lukisan-lukisan you all. Okay, 3 orang. Siapa yang dah siap, tunjuk dekat saya nak tengok. Okay, Ali dah siap, tunjuk dengan saya. Okay. Okay, Ali punya. Lagi seorang siapa? Nazhan. Okay, Nazhan. Okay, Nazhan pun dah siap. Lagi seorang siapa? Abu. Okay, Abu. Okay, sekarang saya nak semak dulu lukisan yang you all buat. Okay, bagus. Semua boleh buat. Okay, bermaksud semua faham apa yang saya ajar. Okay, bagus Ali, Abu dan Nazhan. Okay, jadi sekarang saya nak panggil seorang. Saya nak panggil seorang untuk bagi tahu saya. Okay, tak payah datang dekat sini. Just bagi tahu dekat tempat duduk you all. Dekat tempat duduk awak, bagi tahu saya apa jenis oblik, lukisan oblik. Okay, siapa nak? Saya tanya Haznel. Yes, Haznel. Apa dia jenis lukisan oblik? 1, betul, kabinet. Kedua, kabinet, betul. Dan terakhir sekali, betul. Okay, sekarang saya nak tahu seorang lagi. Saya nak tanya siapa lagi? Syamir. Okay, saya nak tanya Syamir. Okay, Syamir, untuk oblik cavalier, untuk jenis oblik cavalier, berapa dia punya sudut, berapa ukuran yang kita kena ambil? Betul, kita kena ambil penuh. Oblik kabinet 1/2, betul. Untuk oblik last kali oblik arm 3/4. Okey, bagus. Jadi semua dah faham. Okey, memandangkan semua dah faham apa yang saya ajar. Okey, saya ada sikit lembaran kerja, saya ada sikit kerja ataupun tugasan yang saya nak bagi dekat you all. Moga-moga boleh tingkatkan lagi kefahaman you all. Okey. So, saya dah print siap-siap. Okey, kerja ni saya nak you all buat. Okey, saya bagi setiap orang dalam satu soalan ni. Dalam satu kertas ada mengandungi 2 soalan. Okey, saya nak you all buat. Dan saya nak minta tolong seorang ketua kelas, Haznel kan, ketua kelas. Okey, Haznel, saya minta tolong nanti collect you all punya jawapan, collect kawan-kawan awak punya jawapan. Okey, dan hantar ke meja saya pada hari Ahad. Boleh? Okey. So, kalau tak ada apa-apa lagi, setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.